Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Waalaikumsalam. Selamat pagi, madam. Okey. Selamat datang ke kelas saya yang pagi-pagi buta ni di hari Minggu, kelas marketing. MKT 420, seminar yang kelima, which is seminar yang terakhir untuk semester inilah. Pertemuan yang terakhir. Alright, so sebelum kita mulakan kelas kita mulakan perbincangan, kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kelas kita pada pagi ini diberkati oleh Allah lah dan juga mendapat manfaat untuk saya dan juga you all. Okay, so minggu lepas kita dah study about the pricing. So minggu ni pun kita nak study about the pricing as I mentioned before. Strategies in setting up our price ada 6 kan. So last week we have been discussed about 3 step and we want to continue another 3 step sampai akhirnya lah, sampai step yang ke-6. So nanti complete lah kita punya setting price. How we want to setting our price. Okay, macam saya mention dulu, even though dia adalah step yang berada dalam step yang sama, tapi perbincangan dia dalam topik ataupun dalam chapter yang berbeza. Yang 1, 2, 3 is within chapter 13 and 4, 5, 6 within chapter 14 dalam buku lah, kalau dalam kita punya syllabus chapter yang ke-7. Okay. So we have another 2 chapters to be continued sebelum kita sit for exam. I got some information. Final exam will be started 7 February. So kita akan buat dalam minggu tersebut lah. Nanti saya akan melihat juga, akan bertanya juga bila you are free dan sebagainya. Kita akan buat final test. Okay, so without wasting our time, marilah kita masuk kepada arriving the final price. Okay. Okay, chapter yang ke-14. Ni dia punya step 1, 2, 3 have been covered, have been discussed last week. So this week kita ada lagi 3 saja, step 4, 5 dan 6. Step 4 is about select and approximate price level, anggaran harga. Step yang kelima, set list or quote price, senarai harga. Step yang keenam, make adjustment, kita nak adjust kita punya senarai harga. Okay, so ada lagi 3. Sebawah setiap step ni dia ada subtopik dia. Bawah subtopik ni ada lagi dia punya extra details. Okay, so panjang sebenarnya. Sebab tu dia divide kepada 2 chapters yang berbeza. Let's say kalau you have instant question, boleh je interrupt saya punya lecture hari ni. Okay. Alright, so kita mula dengan step yang keempat tadilah. So dalam step yang keempat kita nak select anggaran tadi tu, approximate price level. Okay, so we as a manager marketing, okay, as a marketer, it's very good to find out approximate price level. Sebabnya kita nak start letakkan harga dah. So kita kena buat anggaran lah. So in order to put the price level, there is 4 approaches. 4 common approaches which are demand oriented approaches, cost oriented approaches, profit oriented approaches, as well as competition oriented approaches. Ada 4. As you can see, bawah kita punya subtopik tu ada lagi dia punya details. Dia punya point-point lah. So kita akan go through one by one. Okay, kita mulakan dengan demand oriented approaches. Okay, biasanya demand ni daripada siapa? Demand daripada
As a marketer, you need to fulfill demand from Customer. yes, customer lah, pelanggan. You punya end user, termasuklah agent, termasuklah buyer, kalau dia consumer, semualah orang yang membeli you punya produk. Kita kena fulfill their demands. So demand oriented approaches ini dia fokus kepada customer taste, kehendak kesukaan customer and customer preference, keutamaan customer in order for us to put the price. Okay, so the first one kita ada skimming price. Okay, skimming price ini adalah kalau dalam bahasa Melayu dia macam screening, dia macam imbasan macam tu. Okay, so untuk screening proses ini dia special for those produk yang dikeluarkan iaitu produk yang baru hendak dikeluarkan and innovative product. So you kena bayangkan biasanya skimming pricing digunakan kepada harga yang dikenakan kepada barangan yang baru dan juga berinovasi. Okay, bila baru there is less competition. Okay, bila dianya berinovasi bermaksud tak ada orang boleh tiru dia. Tak ada orang boleh substitute barangan tersebut. Because of that, okay, setting price is high. Tak ada competition kan? Tak ada orang boleh tiru kan? So dia boleh letakkan dengan harga yang tinggi. However, there is a customer who are really desired about that product, they will pay barangan tersebut even though mahal dibayar. Sebab orang golongan sebegini kita panggil dia sebagai non-price sensitive. Dia tak sensitif kepada perubahan harga yang tinggi. Okay, dia tak kisah. Dia macam orang ada-ada lah kot. Orang yang banyak duit kan. Because for them, quality, ability, the product to satisfy their kehendak tu, dia punya demand itu adalah lebih penting rather than price. Okay. Dan tapi kena make sure lah barangan tersebut adalah barangan yang berkualiti, able to satisfy their needs. Okay. So, and dia that doesn't have any substitute characteristic dengan barangan lain. Tak sama dengan barangan lain. For example, siapa boleh bagi tahu contoh apa? Barangan yang harga mahal tapi ada orang beli. Siapa boleh bagi tahu? Mahal ni harga dia tapi ada orang beli. Contoh. Di sekeliling kita mungkin ada tudung harga 1K. Ya, Fatin Fahana bawa eksklusif harga 1K tapi ada orang beli. So maksudnya dekat sini mereka yang membeli tudung bawal dengan harga 1K ni dia adalah price sensitive. Dia tetap juga beli, tetap juga menarik perhatian sebab dia tahu diamond yang digunakan itu adalah diamond yang original, material bawal tu pun yang sangat bagus, terbentuk, terletak. Sebab tu dia beli, kualiti bagus. Contoh lain, nowadays kalau dulu tak ramai orang beli dryer, betul tak? Dulu-dululah zaman-zaman sebelum PKP, nama dryer ni macam orang-orang ada-ada je yang boleh beli. Sebab dia bukanlah termasuk dalam keperluan pun waktu tu. Boleh sedia baju kat luar kan. Kalau hujan sedia baju dalam rumah kan. Okay. Tapi pada waktu itu we know that dryer ni dia ada pelbagai jenis. Dia ada vented, dia ada condenser, dia ada heat pump. Tapi people will go to untuk membeli terus kepada heat pump yang mahal ni. Okay. Kenapa? Sebab dia lebih
menjimatkan elektrik, dia mungkin dia punya bunyi tu senyap, dia tak perlukan hose. Dia boleh convert wap air, dia boleh convert udara panas tu menjadi wap air. Okay. Contoh lain, sekarang ni bukan dryer saja, dryer plus washer, dua-dua. Dua dalam satu. Letak je dalam mesin basuh tu, dia basuh, dia terus keringkan. Ni pun mahal, tapi because of the function that they give to the customer, ada golongan yang akan membeli benda-benda macam ni lah. Ada apa lagi? Mesin membasuh pinggan. Kalau kita bagi kita rasa macam alah, basuh sendiri je lah, mahal tu. Okay. But bila demand daripada orang yang not price sensitive ini telah pun dipenuhi, dah ramai dah membeli, barulah marketers akan turunkan harga sebab profit yang diorang dapat ni dah pun boleh cover dia punya cost. Macam dryer tadi tu kan, lama-lama harga dia makin turun. Ada yang tak sampai 1,000. Awak tengok dekat dalam Facebook ramai mak-mak repost adalah lebih baik kalau setiap rumah ada dryer. Dulu rasa macam dryer mahal. Rupa-rupanya jenama sekian-sekian boleh dapat dengan harga 700. Yang vented tadi tu lah. Vented ni dia kurang sikit dia punya quality dan juga ciri-ciri dia. Tapi meaning to say that at that time price of dryer that have been reduced by the seller to make sure that rakyat marhai ni boleh beli juga dryer. Okay. Setelah demand from the orang ada ataupun not sensitive price people tu telah pun dipenuhi, barulah diturunkan harga. Okay, so dari mana dapat ni nama skimming tu? Okay, tak commercial kan skimming. So skimming ni dia dapat daripada market segmentation. Okay, in order to put the price, they will see the level of market segmentation. Kepada siapa dia nak jual. Kalau tadi dia jual kepada non sensitive price, and now on dia nak jual kepada orang yang sensitif kepada price. So dia tak boleh letakkan dengan harga yang tinggi. Okay, the first one tu lah skimming price. Okay, so skimming price ini akan dianggap sebagai effective strategy bila mana the first one ada cukup orang yang akan membeli dengan harga yang tinggi. Dah cukup dah. Okay, yang akan mendapatkan sale profit yang tinggi. Okay, sebab dia jual dengan harga mahal kan, so dia punya sale profit pun mungkin mesti akan jadi lebih tinggi. Dah cukup dah yang tu. Okay, another one, bila harga permulaan yang tinggi itu will not attract competitors. Tak ada orang nak compete dengan dia. So skimming price ini akan menjadi efektif lah, strategi yang sangat efektif. Dan seterusnya adalah bila bila kita reduce the price, it only minor effect for increasing sales and when we reducing the price. Bila kita dah turunkan harga tu, dia tak memberi banyak efek pun. Sebab apa? Dia dah cover dah dengan profit yang dia dapat waktu dia jual dengan harga yang mahal. Okay, another one which is the fourth reason bila skimming ini menjadi strategi yang bagus adalah bila customer interpret that high price product will give them a high quality product. So dia rasa macam beli bawal 1K tu memang sangat berbaloi dengan harga dia. Pakai sedap, iron senang, nak basuh je lah muka leceh sikit, tak boleh masuk dalam mesin basuh lah, masuk tangan. Dikenali ramai, brand dikenali ramai, so rasa macam gah. Okay, right. So kaedah skimming ni which is very useful bila ada protection from the copyright
contohnya patent, or they have their own uniqueness yang customer memang akan admit barangan tersebut adalah barangan yang berkualiti. Sebab apa dia it's kind of advantage lah when you have patent, you ada intellectual properties, you daftar untuk intellectual properties supaya tak ada orang boleh bersaing untuk buat barangan you tu. And bila customer beli barangan you tu, dia rasa macam secure. Dia rasa macam barangan tersebut sangat bagus sebab dia ada dipatentkan dia punya ni. Tak semua orang boleh hasilkan barangan tersebut. Okay, contoh Microsoft ada launch yang game konsol tu Xbox One X, video game konsol. Okay, harga tinggi daripada pasaran ataupun nak comparekan dengan Sony PS4 tu. Harga dia lebih tinggi, but because of they have registered for the patent, okay, so orang akan rasa macam beli yang Microsoft lebih berbaloi daripada beli Sony PS4. Okay, the uniqueness that they tampilkan kepada customer, that give variety ataupun option kepada customer untuk pilih harga yang mahal tapi kualiti lebih daripada hak Sony tadi itulah. Okay, itu adalah skimming pricing. Okay, how about penetration pricing? Okay, penetration pricing ni dia berlawanan dengan skimming tadi tu. Kalau skimming kita set a high price, penetration we set a low price to get immediate customer, and also we want to penetrate our mass market. Biasanya orang ni adalah orang yang produce barangan yang dalam barangan yang biasalah. So in order to keep compete dan juga boleh masuk kepada mass market, so dia letakkan dengan harga yang rendah compared with the skimming tadi tu, berbeza Okay, contoh Amazon ada produce tablet harga $49.99. Tapi at that time most of the competitor will sell the tablet dalam average harga $323. So bila orang nampak ada harga yang murah $49.99. Okay, so orang akan, it will give a huge impact for those who are support skimming price. Ingat tak siapa yang support skimming price tadi tu? Non-sensitive price. So orang yang support skimming price ni akan rasa macam kenapa pula nak kena beli dengan harga yang murah? Okay. So kenapa dia memberi kesan ini? Sebab yang pertama, ramai dalam kita punya market ini adalah golongan-golongan yang sensitive price. Sedikit saja sebenarnya golongan yang non-sensitive price. Okay, so bila harga menurun, it will give the pressure to others competitors. Mereka pun mestilah kan dah gabra lah, dah ada produk yang harga lebih rendah, mesti orang akan more attract untuk beli barangan yang affordable. Okay, unit production and marketing cost pun akan menurun. Sebab apa? Dia nak fokus kepada penghasilan produk, volume of production yang meningkat. So dia reduce marketing cost, dia reduce unit production cost. So dia tingkatkan volume production. Okay, itu kesannya bila kita turunkan harga. Ataupun itu sebabnya kenapa kita turunkan harga menggunakan penetration price. Okay, so firm kalau ada company yang apply ataupun menggunakan penetration price ini, dia akan maintain that kind of price yang turun itu untuk satu jangka masa yang panjang. Sebab apa? Sebab dia nak capai profit. Kalau kita letakkan harga yang tinggi, nak capai profit kita cepat. Tapi because of we have been decided
to continuously reduce the price, bukan bermaksud semakin bertambah hari semakin berkurang harga, bukan. Dia maintain harga tapi dalam masa yang panjang untuk dia reach their goal to gain profit. So itu yang terpaksa ditanggung oleh firm lah. And dia kena sentiasa meningkatkan volume of production. Sebab dia nak memenuhi permintaan daripada customer, and at the same time dia nak capai dia punya desired profit. Okay, itu adalah untuk penetration price. Berbeza dengan skimming. Skimming harga tinggi, penetration price harga rendah. How about prestige price? Prestige. Okay, so nama pun prestige. Dia melibatkan harga yang tinggi. Okay, sebab kualiti yang kita offer adalah tinggi. Okay, untuk apa? Untuk attract orang-orang kaya. Kalau saya boleh tunjuk dulu dekat sini. Okay. Prestige price demand curve for high quality product. Dia punya graph tu dia slope backward ke belakang. Okay, sebab yang dari titik A ke titik B ni dia slope ke depan. Sebab pada waktu ini harga tinggi, demand pun tinggi. Tapi dari titik B ke titik C ni dia melengkung ke belakang, ke kiri. Bermaksud pada ketika ini demand telah pun menurun. Orang dah pun mula sedar that harga rendah pada waktu ini. Harga telah pun diturunkan dan beli dengan kuantiti yang banyak. And at this time, they feel ragu-ragu, a doubt about the quality and prestige price, and they will buy less, kurang membeli dekat kawasan ni. So sebab tu kita tengok dia punya slope ini ke kiri dan melengkung ke belakang dan melengkung ke kiri. Okay. Alright, so it's about the prestige price. Itu yang kita kena faham lah. Even though kita tawarkan harga yang tinggi, even though kita punya produk memang berkualiti, tapi akan sampai masanya di mana bila orang sedar yang kita punya kualiti kita ataupun dah ada orang review, the bad review ke apa ke, so kita letakkan harga yang murah, nak attract kembali kita punya customer. So pada waktu itulah kita punya sales telah pun menurun. Okay, alright, seterusnya adalah price lining. Pricing lining. Okay, so price lining ini adalah bila mana ada company, one of company produce several product, pelbagai produk. And of course, different product ini kita akan set harga yang berbeza-beza. Okay, some product will be purchased at the same price, but it will be sold back at a different price, depends on its color, design and demand. Ada contohlah kalau kita beli pensel dekat supplier. So pensel tersebut mungkin design yang berbeza, color yang berbeza, tapi still lagi pensel. Kita beli dengan harga yang sama je semua. Semua harga 30 sen satu batang. Tapi bila kita nak jual balik, walaupun produk itu adalah pensel, tapi kita akan kata yang design besar sikit kita jual dengan harga 80 sen lah. Hak kurus kita jual dengan harga 50 sen lah. So we decide from the different characteristic of produk tersebut, kita letakkan dengan harga yang berbeza, even though we buy from the supplier with a same price. Okay, so memang ada producer yang akan keluarkan produk and tetapkan harga yang berlainan. Ada juga producer
yang keluarkan produk, ditetapkan harga memang berlainan-berlainan. Macam tadi, harga sama kan? Yang ni ada juga yang akan letakkan harga yang berlainan. So bila dia sampai kepada bila retailer beli dengan producer, of course dia pun akan tetapkan harga yang berlainan juga. So means that retailer doesn't dia takkan terinfluence sama ada harga sama ke, harga berbeza ke, dia tetap akan markupkan harga dengan price list yang berbeza. Even though producer letak harga berbeza ataupun tak letak harga yang sama, dia tetap akan beza-bezakan harga. Macam itulah price lining ni. Okay. Boleh faham ke setakat ni? Dah pukul 9 banyak lagi ni. Faham Kita go through slow-slow. Okay. Alright, so seterusnya adalah odd even price. Yang ni dulu kat Malaysia tak ada tau, tapi start tahun bila entah mereka dah mula dah guna strategi RM39.99, RM5.99, RM699.99. Kalau ada perkataan 99 sen belakang ataupun 699 ke, okay, dia akan memberi satu macam psikologi kepada kita. 699 dengan 700. Mana lebih murah? Of course lah yang 699 tu. So kita akan beli dengan harga 699. Tapi strategi ini adalah sangat berjaya sebenarnya. Walaupun lah 1 sen kurang, tapi bila kita nak bayar nanti dia akan digenapkan kan. Tapi kita tak nampak lah 1 sen. Macam tu. So itu adalah strategi odd even pricing. Okay. Untuk target pricing pula, ini adalah strategi kita backward, kita ke belakang. Retailer yang akan set price. Dia kata okay, kapet ni, I nak kapet harga 300. You buatlah macam mana, I nak harga 300. So producer lah yang akan buat research, okay, material apa, size yang macam mana untuk meet harga 300. Itu adalah target pricing yang ditetapkan oleh retailer. Konsep ini diguna pakai oleh IKEA. Dia bagi tahu spek yang dia beritahu macam mana design apa dia nak, spek yang macam mana. So dia bagi tahu kat producer akan buat dengan within bajet yang IKEA tetapkan. Okay, so itu untuk target pricing. Bundle pricing pula adalah nama pun bundle means that beli banyak dalam satu harga, combo. Okay, for example, ada syarikat airlines that offer package. Guna dia punya perkhidmatan penerbangan plus with the car rental plus with the hotel. Ni selalu orang guna pakai bila kita pergi Langkawi kan, pergi ke tempat-tempat yang tak pernah bawa kereta. So dia kenakan, dia tawarkan package kepada kita. So itu nama dia bundle price. Dapat satu harga ada pelbagai perkhidmatan ataupun satu harga ada beberapa produk. Contoh lain, McD pun sama, extra value meal. Dah beli dah burger, tambah lagi dengan aiskrim, tambah lagi dengan fries, tambah lagi dengan jagung. Tu extra value meal. Tapi harga dia berbeza lah kalau kita beli a la carte kan. Of course lah. Okay. And last but not least adalah yield management price. Yang bermaksud kita offer different price to make sure that our profit can be achieved. Harga berbeza supaya profit akan di-achieve. Contoh yang paling dekat adalah airline. Kita nak pergi ke KL. Destinasi yang sama, flight yang sama, tapi harga seat yang berlainan. Yang beli economy seat, yang beli waktu sale, bolehlah harga daripada Ipoh ke KL RM12 mungkin. Ada orang yang yang business class, 300 dia beli. So dia ada different price tapi
masih lagi menuju ke destinasi yang sama. Tu strategi yang diguna pakai oleh airlines, digunakan different price tapi dia punya goals adalah to achieve profit. Sebab tu ada harga yang murah and ada harga yang mahal. So dia dah complement each other dah untuk capai profit. Campur dua-dua ni, capai dah profit dia. Pandai kan? Okay. So itu adalah untuk yang pertama baru ni, demand oriented yang berada di bawah step yang keempat. Okay, sekarang kita nak pergi kepada oriented seterusnya, iaitu cost oriented. Cost oriented. Kalau tadi demand kan, kita melihat kepada customer, and now is about the cost. Cost oriented pricing approaches. So cost oriented, of course, we focus on cost rather than demand lah. Cost of production, cost of marketing, and so on. So bawah cost oriented pricing approaches, kita ada number 1 adalah standard markup price. Okay, number 2 kita ada cost plus pricing. Number 3 we have experience curve pricing. Okay, number 1 yang standard markup pricing ni, kita adding fixed percentage to cost of production. Tambahkan dia punya percentage. So different business actually dia punya markup price ini adalah berbeza. Tapi konsepnya adalah produk yang volume tinggi ataupun penghasilan produk yang tinggi, dia akan markup dengan harga yang sedikit. Tapi kalau produk itu adalah kita hasil dengan volume yang rendah, sikit je penghasilan produk, kita boleh markup dengan harga yang tinggi. Kenapa? Sebab kalau kita produce benda tu dalam banyak, kuantiti yang banyak, so actually dia dah cover dah kita punya cost, sebab kita dah jual dengan kadar yang banyak. Kita menggunakan proses yang sama mungkin dalam production. Okay, untuk yang barangan yang kita keluarkan yang dengan kuantiti yang sedikit, dia limited edition. So dia boleh letakkan dengan harga yang tinggi untuk customer dapatkan produk tersebut. Alright, tu contoh dalam satu retail store, contohlah Lotus kan. Okay, dia markup harga untuk barangan dapur macam sugar, flour, dairy product, dia markup dalam 10 to 23% usually. Okay, kalau dalam Lotus yang sama, okay, makanan yang berbentuk snack, jajan orang panggil kan, ataupun coklat-coklat, dia boleh markup daripada 27% until 40%. So kadar markup dia berbeza lah. Okay. As long as each of our product tadi ni boleh cover cost production, dah kira okey dah. Walaupun berbeza percentage markup harga tadi tu. Okay. So itu adalah untuk standard markup price. Okay. Yang kedua adalah cost plus pricing. Okay. Harga cost plus dengan beberapa amount to make sure that desired price dapat dicapai. Contohlah kita nak letak harga makanan dalam tin, sardin. Okay, cost dia cost dia adalah RM1 je sebenarnya, satu tin sardin. Tapi because we want to sell at RM2.50, so kita kena markup kan RM1.50. Okay, so kita nama dia adalah cost plus pricing. Kita letakkan harga markup tu. Okay, so untuk cost plus pricing, dia boleh dibahagikan kepada cost plus percentage of cost pricing. Panjang nama. Okay, bermaksud fixed percentage kita add to the cost price. Dia fix. Okay, tak boleh berubah-ubah. Okay, how about cost plus fixed P pricing? Supplier dibayar balik tapi hanya that will be allowed kepada fixed fee as profit. Macam mana nak faham ni?
cost plus fee pricing. Okay, kita bagi contoh. Okay, CA ataupun company A jual shawl dengan harga RM5. Dia jual kepada retailer ke ejen yang datang ambil RM5 dia jual. Okay, so ejen tersebut jual kepada kita kena melibatkan 4. Okay, producer jual shawl dengan harga RM5. Okay, so retailer akan beli ke saya yang salah? Sekejap. Okay, macam ni. Satu helai tudung, company A, dia sebagai wholesaler lah. Okay, dia jual dengan harga RM5. Okay, so harga origin, initial harga dia adalah RM5. So bila dia nak jual harga cost lah, bila dia nak jual kepada retailer, okay, dia upkan harga RM7. So dia dapat untung RM2. Even though dia tahu nanti retailer tu akan jual kepada customer dengan harga RM10. Sebab tu nama dia fixed fee pricing. So dia tak boleh jual dengan harga RM10. Sebab dia melalui retailer tadi tu. Okay, so retailer pun nak ambil untung. So dia tetapkan harga RM5, dia tetapkan harga RM5 tapi dia markup harga RM7 jual kepada retailer. Okay, bila retailer dah beli harga RM7, dia untung RM2 lah. Even though dia tahu retailer ni nanti akan jual dengan harga RM10. Tapi jual kepada seller, jual kepada buyer dengan harga RM10. So retailer untung RM3. Tapi wholesaler tak boleh nak buat apa-apalah sebab fixed fee pricing. Kalau dia jual dengan harga RM10, berapa pula retailer nak jual kepada customer? Macam tu baru betul. Okay. And another one adalah experience curve pricing. Dia base kepada learning effect. Kita belajar daripada pengalaman macam tu. Cost will be reduced bila double the production. We double the production. Okay, sebab apa? Bila kita double production, semakin banyak barang yang dikeluarkan, okay, kos akan berkurang sebab kita hasilkan barangan yang sama. Okay, itu dia. Nampak macam susah kan? Dia sebenarnya kena banyak membaca. Okay, so yang oriented price approaches yang ketiga iaitu profit oriented price approaches. Sekejap saya minum air. Kalau ada apa-apa nak tanya terus. Okay. Untuk profit oriented price approaches ni saya takkan go through deep sebab dia melibatkan pengiraan dan juga formula. Okay, kalau you ada buku nanti you boleh go through sendiri penggunaan formula. Okay, jangan risau dalam final tak masuk yang target yang profit oriented pricing approaches insyaAllah. Okay, sebab tu saya tak tekankan. Okay, tapi saya nak mention kat sini untuk profit oriented pricing approaches kita boleh bahagikan kepada 3. So bermaksud kat sini kita depends kepada how many profit yang kita target untuk letakkan harga lah. So kita ada target profit price, target return on sale pricing, target return on investment pricing. Kalau target profit pricing ni kita menggunakan berapa sebenarnya kalau dalam ringgit Malaysia lah. Okay, berapa sales yang kita nak capai. Okay, so itu target kita. Kalau target return on sale pricing, kita menggunakan harga yang mana yang kita nak dapatkan profit yang tinggi. Kita pilih lah. Okay, target return on investment pula adalah berdasarkan ROI, return on investment berapa yang kita nak capai pada waktu itu.
Semua ni dia ada formula. Okay, kalau you rajin boleh buka buku teks tu ataupun you boleh Google lah. Tapi dia memang akan menggunakan formula dan juga sedikit pengiraan. Okay. Alright, so kita pergi kepada oriented seterusnya, masih lagi berada di bawah step yang keempat. Okay, step yang oriented yang seterusnya adalah berkaitan dengan competition. Daya saing. Okay, so sekarang ni kita nak tahu what our market is doing. Macam mana keadaan di dalam market kita ni. So kita akan melihat kepada persaingan. Okay, we have customary pricing above, at or below market pricing and loss leader pricing. Customary pricing ini adalah, kalau kita search customary ini maksud dia adat. Okay, for some product yang memang dah ada standard dia, memang rasa dia macam tu dah. Daripada dulu pun rasa dia macam tu. Okay, for example Hershey punya coklat kan, dah tahu dah rasa coklat dia memang sangat rich kan, sedap dan sebagainya, tapi mereka menggunakan strategi dia change amount of chocolate in order untuk dapatkan customary pricing. Dia tak nak ubah harga coklat dia. Tapi apa yang mereka boleh buat, dia tukar amount of chocolate dalam chocolate bar lah. Mungkin percentage dia tukar. Without kacau dia punya taste tu. So adalah dia buat research. Okay, tu customary price. Benda yang selalunya harga memang macam tu, rasa memang macam tu. Okay. Yang seterusnya adalah above, at or below market. Above ni bermaksud harga yang paling tinggi dalam market. Contoh jenama jam Rolex. Kita tahu memang Rolex ni harga dia memang tinggi. So tak dinafikan. Tapi adalah pembeli dia. Target market dia pun mestilah yang berbeza. Kalau kita rasa kita tak mampu, bermaksud kita bukan target market Rolex. Kalau kita rasa kita tak mampu nak beli tudung bawal harga 1K, bermaksud kita bukan target market dia. Sebab tu ada orang yang buat bisnes, dia kata dia punya impian adalah untuk menjadi target market handbag LV. Okay. So, it's kind of motivation lah that will drive yourself to work better. Okay. So kalau itu above, okay, harga yang tinggi. Yang at pula ni, adalah benda yang ada kat tengah-tengah lah. Benda yang akan give a reflection ataupun ataupun akan menjadi references terhadap barangan yang berada di above dan juga below market. Contoh Revlon Cosmetic. Harga tak terlalu mahal, harga tak terlalu murah, kualiti pun tak terlalu hebat macam jenama-jenama lain, tapi dia bukanlah macam timbang kilo. So dia adalah at tengah-tengah. Okay. And lagi satu adalah below market pricing. Biasanya strategi below market pricing ni that will be implement business to business. Dia jual barangan kepada, contohlah wholesaler kepada retailer lah, business to business. Lepas tu barulah retailer jual kepada customer. So below market below market pricing ini dia nak jaga hubungan baik sesama bisnes. So supplier will selalunya akan bagi harga murah kepada seller untuk create a good relationship. Mungkin orang akan kata ini adalah harga premium, special untuk kita punya seller. Okay, so itu below market pricing. Okay. Yang seterusnya adalah loss leader pricing, yang mana kita bagi diskaun. Kita letakkan harga bawah daripada customary price, harga biasa. Okay. Tujuannya adalah untuk tidak mendapatkan keuntungan, tetapi untuk grab attention customer to buy that product.
Itu tujuan loss leader pricing. Dia bagi diskaun, letakkan dengan harga yang rendah. Tujuannya adalah untuk grab attention, bukan untuk dapatkan profit. Mungkin kalau dia nak dapatkan profit, dia kena maintain harga yang murah dengan duration period yang lama lah. Okay. Itu contoh untuk competition oriented pricing approaches within chapter 4. Okay, so sekarang dah habis dah chapter 4. Kita nak step 4. Kita nak pergi kepada step 5 pula. Okay, sebelum itu ada apa-apa soalan regarding step 4 baru? Ada apa-apa yang tak difaham? Ada? Boleh saya teruskan dengan step yang kelima? Boleh Okay, step yang kelima nama dia set list or quote price. Kita nak set beberapa senarai harga. Okay, the first one untuk set harga ni, okay, the first one kita kena choose a price policy. Ni, choose price policy. Okay, so untuk price policy kita boleh pilih antara fixed price policy ataupun dynamic price policy. Okay, apa yang dimaksudkan dengan fixed price policy? Dia adalah sama macam dia dikenali juga dengan one price policy. Kita setkan satu harga untuk semua buyer without consider their status, without consider any negotiation. Harga tetaplah sama. Kedai-kedai mana pun harga dia tu lah. Okay. So, for example, harga raket badminton $98 contoh. Okay, so kita tak boleh nak negotiate. Keputusan itu di tangan kita. Nak beli ke, tak nak beli ke, tak ada masalah. Harga dia 98 tu lah. Seller tak akan turunkan harga kalau kita kata tak apalah, I pergilah kedai lain, I pergi survey ke tempat lain lah, pergilah. Sebab harga dia memang sama. Tempat lain pun harga dia sama. Selalu kan guna strategi macam tu kan, kalau pergi nak pergi beli kapet ke apa ke, pergi-pergi macam kat Nilai kan banyak kan, kat Si Iskandar ni pun ada juga seakan-akan Nilai tu pergi dia kata harga kapet tu 70 kan. Dia kata I pergi kat kedai lain satu tu harga dia bagi I 50 kot. Teruslah seller tu akan cakap, baiklah, okeylah I bagi you 50 lah. Dia bermain harga. Tapi untuk fixed price policy tak boleh. Harga dia tetap. Pergi tempat lain pun sama je. Okay. Compared with the dynamic pricing policy, it's also known as flexible price. Flexible. Boleh berubah-ubah. Mengikut demand, supply. Okay, contoh management, yield management price tadi yang kat chapter 4 tadi tu kan, different flight yang sama, dia menggunakan seat yang berbeza, harga yang berbeza. Okay, contoh sama juga macam saya kata tadi yang boleh nego-nego tadi tu lah. Okay, so itu untuk price policy. Yang mana fix tak boleh nak tawar-menawar, harga sama je. Dynamic pula adalah berbeza-beza. Harga berbeza-beza mengikut demand and supply. Okay. Yang kedua, step yang kelima lagi. Okay, kita nak set list or quote price ini. Kita make a consideration consideration dari segi company, customer and competitive effect. Company effect, customer effect, competitive effect. Okay, company effect ini adalah satu company produce several product, bermacam-macam produk. In order to put a single price product, they must consider another product line. Okay,
company dia produce banyak produk kan, pelbagai produk kan. Untuk meletakkan harga kepada salah satu produk itu, dia kena consider juga harga-harga produk yang lain. Tak boleh lah nak letak hak ni tiba-tiba tinggi, hak ni rendah lah, tak boleh. Dia kena compare dengan ada existing product, ada existing price. Itu adalah company effect, product line pricing. Okay, so bermaksud kat sini kita nak set price for other product line. Kita nak set price yang perlu cover cost untuk product line pricing. Itulah. Okay, for example, Sony PlayStation 4 Pro. Mungkin harganya adalah lebih tinggi ataupun kurang daripada harga kos. Tetapi dia ada complementary product iaitu video game. Kalau kita ada PlayStation saja, tak gunalah. Kita kena beli dia punya video game untuk main. Yang mungkin harganya adalah tinggi dan harga tersebut boleh cover back harga kos untuk konsol Sony PlayStation 4 Pro itu. So meaning to say that product line pricing ini kita kena consider another product yang kita keluarkan juga harganya. Even though ada harga yang rendah, kita letakkan harga rendah, tetapi mesti akan ada beberapa produk yang harganya tinggi that will make it complementary. So bila kita campur-campur, harganya sebenarnya dah boleh mencapai profit yang kita nak dah. Okay, seterusnya adalah customer effect. Ni customer effect ni, it depends on customer perception or expectation. Apa yang customer rasa lah, yang customer nilai. Okay, seller tak sepatutnya, should not decrease price 20 ke 25% contoh from manufacturer price. Okay, manufacturer dah letakkan harga sekian-sekian, tapi seller oleh sebab nak dapatkan customer yang tinggi, dia pergi kurangkan harga yang manufacturer dah tetapkan, which is tak boleh lah. Sebab ada customer yang percaya, they believe that product with a lower price is less quality. Okay, ni persepsi daripada customer. Kita pun samalah, persepsi kita pun, I believe that you pun kalau orang kata pergi kedai RM2 harga murah, kita akan rasa macam quality dia kurang lah sikit, harga pun RM2 kena dengan harganya. Okay, so because of that, a good seller should not reduce harga yang sangat tinggi terhadap harga yang telah ditetapkan oleh manufacturer. Okay, seterusnya adalah competitive effect. So kita melihat kepada persaingan. Okay, bila persaingan, dia ada price war, perang harga. Okay, it will involve a successive ataupun berturut-turut price cutting to maintain ataupun to increase their sales. Kan, competition kan. So kita ada kompetitor di luar sana, dia sentiasa akan tengok pada kita punya performance in terms of our setting price lah. Okay, kalau kita letak harga rendah, dia nak rendah lagi. Kalau kita letak harga tinggi, dia pun nak letak harga tinggi juga. Okay, yang mana mereka nak, yang tujuannya adalah untuk increase dia punya unit sales. Okay. Consider price cutting. Bila kita nak buat price cutting, kita kena consider beberapa faktor. The first one, if the company has competitive advantage, it's okay for them to price cutting. Competitive advantage ni apa? Siapa tahu? Term marketing ni, competitive advantage ataupun unique selling point, USP. Sama je. Siapa ada idea? Apakah itu competitive advantage? Google.
Ada tak? Saya waktu saya study dulu, even though saya bukan major marketing, tapi competitive advantage ni dalam business pun kita kena pakai juga. Ada? Tak tahu? Kalau tak tahu boleh cakap tak tahulah. Persaingan, Fatin kata persaingan. Orang lain kata apa? Asyik Fatin dia tu jawab ni ha. Lain? Raihana ke? Apa competitive advantage? Lekas. Tak nak jawab juga. Okey, tak apalah. Competitive advantage ni sebenarnya adalah uniqueness. Dia untuk persaingan lah. Yang Fatih kata, tapi dia bukan bermaksud persaingan. Dia untuk persaingan. Competitive advantage ataupun USP adalah uniqueness of our product compared to our competitor. Kita ada something that membezakan kita punya produk dengan produk yang lain. Okay, kalau kita ada competitive advantage, kita boleh consider untuk cutting kita punya price. Sebab kita punya produk tak sama dengan orang lain. If there is a situation when the competitor cut price, kita pun nak cut juga. Tapi kita punya quality tak sama macam quality dia. Of course, people will choose something yang ada uniqueness even though harga dia rendah. Okay. Number 2 adalah if primary demand will grow. Demand meningkat, so kita boleh cut kita punya price. So kita tak risaulah orang tak beli barangan kita sebab demand meningkat. If price cut is for specific product ataupun bila kita nak buat price cutting tu kepada produk yang spesifik saja, bukan semua produk kita nak cut. Bukan semua produk line kita yang ada dalam kita punya business kita cut. So ada spesifik, kita select. Mungkin yang limited edition je ke, kita buat price cutting. Okay. Alright. So seterusnya adalah balance, incremental, cost and revenue. Ni balance, incremental, cost and revenue. Okay, bermaksud when we add more campaign, okay, ini adalah marketing strategy, adakah pertambahan cost will increase kita punya sales revenue. When we add more cost kepada marketing campaign, marketing strategy, adakah penambahan cost ini akan meningkatkan sales revenue? Kita buat marketing kan, biasanya orang kata bila kita buat marketing yang bagus, sampai kepada customer, so customer akan get to know about our product, dia akan beli. Orang kata kalau buat marketing, dia kena 27 kali lalu dekat depan mata orang tu, barulah orang tu akan terasa nak membeli. Means that we need to keep on doing marketing. For those who are open up your business using a strategy online business, it's so compulsory untuk you, it's so crucial for you to keep on posting. Sebab saya kata secara psikologinya 27 kali orang tengok posting kita barulah dia rasa macam dia kena beli. Okay, so dia beberapa question kita boleh answer kat sini. How many extra units to sell to pay the advertisement? Iklan sekarang ni banyak yang berbayar. Kalau you gunakan Facebook ad, ada yang free lah kan. Gunakan online punya method pun ada yang free. Tapi sekarang ni banyak dah benda yang kena bayar. Nak upah orang, buat ni buat tu, semuanya berbayar. Okay, yang ada dekat Google Ads pun they will pay per click. Orang klik advertisement kita akan bayar kepada Google. Yang ni bagusnya guna Google Ads ni sebab dia punya target adalah narrow down.
Kita buat advertisement tersebut kepada targeted customer saja, kepada potential customer saja. So kalau kita salah pilih strategi untuk marketing, kita go broad, kita go general, so kita telah pun membazir lah kat situ. Orang tak sepatutnya pun klik kita punya advertisement, pergi klik juga. Sebab kita tak spesifik. Okay, so kita dah rugi. Bila orang yang tak ada intention untuk membeli barang yang kita klik kita punya advertisement, sia-sia lah. Okay. Should more salesperson be hired? Nak kena hire salesperson tambah-tambah ke? Kalau kita ada buat event mungkin lah kan. Tapi kalau sekarang ni untuk mengurangkan mematuhi SOP, kurangkan berjumpa dengan orang, it's better for you to go for online channel. Okay. Alright, dah step yang ke-6 dah. Tak banyak dah ni. Baru 9:30. Ada apa-apa tak nak ditanya? Step yang ke-5 tadi tu. Set list or quote price. Ada? Tak ada. Step yang ke-5 tu. Step yang ke-5 tu dia lebih kepada kita nak set price, kita melihat kepada polisi, kita melihatkan kepada company itself, okay, apa yang company tu ada, customer punya expectation dan juga competitive effect, and the last one adalah penggunaan marketing campaign tu lah. Okay, so itu adalah step yang ke-5. Okay, ada yang nak rehat kejap ke sebelum kita pergi ke step yang ke-6 ni? Macam banyak dah benda yang kita discuss, yang saya dah kongsikan ni. Ada nak rehat 5 minit ke, nak betulkan badan ke nak sambung? Atika, okey ke? Ya, madam. Okey ke yang saya dah discuss step 4 and step 5? Okey. Okey Fatin kata sambung. Sekejap saya nak panggil nama lah kejap. Atirah. Mana Atirah? Atirah? Ya. Okey ke setakat ni? Okey. Okey. Khairul Umatin. Okey, madam. Okey. Apa meaning Khairul Umatin tu? Meaning dia Khairul tu sebaik-baik, Umatin tu umat. Allahu Akbar. Pandai Perenop pilih nama. Unik tapi sangat bermakna. Okay, Khairul Umatin. Kalau buat bisnes ni, nak letakkan nama kita punya syarikat pun kan, orang nasihatkan untuk pilih yang unik. Supaya apa? Bila unik, dia senang untuk diingat, dia senang untuk grab attention. Khairul Umatin sedia berhad. Okay, right. So step yang ke-6 adalah make special adjustment to the list or quote price discount. Tadi kita dah buat list or quote price. Sekarang ni kita nak buat special adjustment kepada step yang ke-5 tadi tu. Okay. So dalam step yang ke-6 ini, dia melibatkan discount, melibatkan allowance dan juga melibatkan geographical adjustment. So kita nak adjust 3 benda lah. Geographical, allowance and discount. Okay. Yang pertama, discount. As we know, discount ni adalah pengurangan harga daripada net price. Okay. So in order for us to set discount, okay, dia boleh dikategorikan yang pertama quantity discount. Okay, quantity discount ini adalah bila kita beli banyak baru dapat produk. Baru dapat discount. Contoh buy 3 free 2. Orang yang beli 1 tak dapatlah discount buy 3 free 2. So dia kena beli 3 baru dah dapat free 2.
ada sesetengah pengguna ataupun sesetengah customer dia akan dapatkan cara macam mana dia boleh dapat diskaun buy 3 free 2. Contohnya apa? Kalaulah you pergi kat satu Sasa lah. Sasa buat promotion lipstick buy 3 free 2. You nak lipstick tu tapi you nak satu je. Apa strategi yang you akan guna pakai untuk make sure you dapat buy 3 free 2? Contoh. Strategi apa? Yang selalu you pakai. Siapa dia? Saya tanya kawan saya nak beli sekali tak? Sama macam saya. So kita akan Sebab nak jimat. Betul, kita nak jimat, so kita kumpul. Tanyalah member seorang, tanya 2 orang pun dah cukup. Kalau 2 orang tu nak, kita akan dapat terus dah promotion tersebut. Okay. Ada lagi satu benda yang saya pun selalu buat adalah saya tak beli dengan direct. Kita beli through PS lah. Ada kan PS Sasa kan? Pernah menggunakan perkhidmatan personal shopper? Siapa pernah? Pernah. Kan. So selalunya personal shopper ni memang dia kumpul siap-siap lah. Even though dia ada service charge dia, tapi it's quite reasonable lagi lah. Mungkin akan mahal RM3 daripada kita beli satu harga net price kan. So kita guna perkhidmatan personal shopper, dapat juga harga diskaun. Okay. Alright, so itu adalah quantity discount. Kita beli banyak baru dapat diskaun. Contoh tadi kedai kosmetik Sasa. Contoh yang biasa juga mungkin waktu you diploma dulu, you duduk di hostel, selalu nak photostat. Nak photostat assignment, nak photostat reference book dan sebagainya. Okay, so you pergi kat kedai tu kata selai sampai 25 lay photostat 10 sen. 26 sampai 100 90 sen. 101 ke atas 8 sen. So dia menggunakan kaedah yang sama, quantity discount. Semakin banyak you membeli, semakin banyaklah diskaun yang you dapat. Okay, so untuk quantity discount ini, we can classify them into non-cumulative quantity discount and cumulative quantity discount. Non-cumulative bermaksud kita beli dalam kadar yang banyak tapi dalam satu masa. Pernah dengar tak ada Pak Sen ke? Dia kata nak dapatkan voucher RM25 kena beli RM250 dalam single receipt. Okay, so bermaksud dia menggunakan non-cumulative quantity discount. Okay, nak tebus RM25, beli 250 dalam single receipt. So tak ada time given, tak boleh combine mana-mana receipt, tak boleh nak hari ni beli, esok beli lagi nak tebus RM25, tak boleh. Berbeza dengan cumulative quantity discount, kita boleh beli sikit-sikit dalam masa yang diberikan. Okay, mungkin dia kata boleh combine receipt tapi seminggu punya receipt je. Boleh tebus RM25. Okay, so strategi untuk cumulative quantity discount ini adalah untuk cari repetitive buyer. Okay, contoh dia dah beli hari Isnin, dia beli 100. Dia memang orang yang suka pergi Ion. Contoh Ion lah pula. Suka pergi Ion. So esoknya pula dia pergi beli lagi harga RM50, esok lagi RM50, lusa lagi RM50. So dalam tak sedar lah mungkin sebab hari-hari pergi Ion kan, tak sedar dah RM250. So dia entitled to redeem RM25. Dalam hari yang masa yang berbeza, amount yang berbeza, dia kumulatif, dia kumpulkan dia punya pembelian itu, so dia akan dapat diskaun. Okay, beza untuk non-cumulative and cumulative. How about seasonal discount? Macam dia kata, encourage buyer to stock inventory early than normal.
Benda-benda yang diskaun macam Bath and Body Works, semi-annual sales, SAS sale. Okay, biasanya dia awal tahun, dia tengah-tengah tahun, dia bulan 7, dia akhir tahun. Okay. So at that time dia akan mula produce, dia punya producer will produce a lot of quantity product. Macam kalau contoh BBW tadi tu shower gel. So waktu tu shower gel banyak dikeluarkan. Okay, bila banyak dikeluarkan, harga yang ditawarkan adalah rendah. Okay, so pada waktu itulah kita akan rasa macam this is the right time for us to borong shower gel dia. Okay, sebab dia adalah seasonal discount, tak selalu ada ni. So kita pun bila harga murah mulalah kita nak buat stok. Okay, sebab harga biasanya dia punya shower gel tu pun dalam berapa? 90 ke 70 ke macam tu lah kot. 75. Saya nampak lah penggemar BBW 75. Okay. So bila 75 takkan nak beli dengan harga 75, mesti kita akan beli dengan harga 35. Kalau harga dia 35 waktu tu lah kita akan rasa macam kau tak beli ni sekarang, tak sampai ni stok. Menyesal tak sampai stok bulan 6 ni. Habis bulan 5, bulan 4 habis ni yang ada sekarang ni. So better beli. So that's called the seasonal discount. Perempuan kalau dia rasa macam 3 hari berturut-turut dia rasa teringat-ingat, so it's better for you to beli. Okay. Okay. Saya rasalah dia macam sifat seorang perempuan lah kot. Dia tak boleh, dia suka even though tak shopping, pergi window shopping tu pun dah rasa macam seronok. Saya lah orangnya tu. Tapi jarang kalau pergi shopping, tak shopping lah. Tapi kadang-kadang perempuan juga, dia kata dia nak beli kasut, dia pergi Ion Station 18, dia kata kata nak beli kasut, tiba-tiba dia kata lawanya handbag tu, tapi bila keluar pada Ion dia beli baju. Itulah perempuan, complicated tapi sangat dekat dengan diskaun. Okay, seterusnya adalah, kalau tadi adalah diskaun, kalau tadi adalah trade discount. Ni mana trade discount tadi? Kalau tadi adalah seasonal discount, sekarang kita nak pergi kepada trade discount. Okay, trade discount and cash discount. Okay. So kalau lah diskaun yang kita tawarkan itu adalah trade discount ataupun function discount, bermaksud manufacturer itself. Okay, manufacturer yang nak reward dia punya retailer dan juga wholesaler yang beli dengan dia lah. Okay, untuk apa? Untuk marketing function. Untuk marketing function contohnya macam ni lah. Okay, manufacturer dia punya suggest list price dia adalah 100. Okay, untuk satu produk tu. Okay, ataupun lah banyak-banyak beli harga 100. Tak tahu lah mana satu. Okay, so bila dia nak jual kepada retailer, okay, dia jual pada retailer, dia bagi diskaun 30%. Okay, so daripada 100, 30% bermaksud RM30. So retailer dapat beli dengan harga RM70. Okay, so retailer pula bila dia nak jual kepada reseller, dia bagi diskaun sebanyak 10% pula lagi. Bermaksud daripada 70, 10%, RM7. Okay, 70 tolak RM7 dapatlah kepada wholesaler ataupun jobber, pekerja. Okay, RM63. Okay, so wholesaler pula nanti dia nak jual kepada jobber, pekerja, okay, orang yang menjual, dia bagi lagi diskaun 5%. Okay, so minus lagi 3.15 ringgit. Okay, so dapatlah
final harganya adalah RM59.85. Ini adalah strategi untuk trade function yang manufacturer suggest, yang manufacturer akan bagi. So seronoklah retailer, seronoklah dia punya wholesaler sebab dapat harga potongan-potongan sampai yang ke akhir kita yang dijual kepada customer harga rendah. Tapi kena ingat, walaupun manufacturer kenakan potongan-potongan, tetapi mesti dia pun ada strategi, dia pun dah kira-kira dah. Of course lah benda tu dah cover cost. Okay, tak sewenang-wenangnya nak turunkan harga. Cost tu kena kira. Okay, yang seterusnya adalah, sorry saya kena ke belakang dulu. Cash discount. Okay. Cash discount ni biasanya supplier bagi. To encourage retailer to pay bills quickly. Bila kita beli barangan dengan supplier, kita takkan bayar sedebuk kat dia dapat barang. Tak. Dia akan keluarkan invoice. Okay, kita akan bayar mengikut masa yang mereka berikan. Okay. Contoh dia kata kat sini 1,000 2/10 net 30. Dia ada membawa maksud kat sini 1,000 adalah bill. You beli daripada supplier, jumlahnya adalah 1,000. Okay. 2 bawa kat sini adalah bermaksud 2% discount if you are able to pay the bills within 10 days. 2/10 ni, 2 adalah 2%, boleh bayar dalam masa 10 hari. So you will be given 2%. 2% from 1,000 adalah RM20. So kalau you bayar dalam masa 10 hari, you kena bayar hanya RM980 sahaja. In order to grab the attention from our retailer untuk bayar cepat-cepat. Sebab supplier pun nak rolling dia punya mudah kan. Alright, so net 30 ini bermaksud let's say dia tak bayar within 10 hari. Okay, so dia dibenarkan untuk langsaikan bill RM100 tadi tu dalam masa 30 hari ini. 30 hari. So kalau dalam 30 hari bayar 1,000 lah. Dan dapatlah diskaun 2%. Okay. Kalau dibayar lebih daripada 30 hari, usually supplier will give penalty. Berapa persen? It depends on the supplier lah. Okay, so itu adalah cash discount. Okay. Okay, so itu dalam konteks discount. Okay, sekarang kita nak masuk dalam konteks allowance. Masih lagi dalam special adjustment. Okay, tapi dalam allowance. Okay, allowance pun adalah berbentuk diskaun, pengurangan harga. Okay, yang diberikan kepada trade-in, barang-barang yang kita trade-in dan juga promotional allowance. Okay, trade-in ini membawa maksud price reduction for trade-in, for trading used product for a new product. Contoh macam kita beli emas, macam kita beli kereta, kita boleh trade-in. And it's also happened to the company Apple and Samsung who are offering the trade-in allowance for them who are desired to get a new smartphone. Okay, so di trade in dia punya current smartphone dengan Apple and Samsung, then they will reduce the price and get a new price. So di trade in harga murah sikit lah because of smartphone yang dia telah pun trade in. Kedai mana-mana pun rasanya ada je kalau you pergi dekat ada kedai second hand semua tu kan, dia pun ada trade in juga. Emas pun sama juga boleh trade in. Dah pakai 5 tahun rasa macam nak beli hak besar sikit lah. So pergi kedai boleh tak
tolong timbangkan saya punya gelang ni, berapa harga semasa. Mungkin pada waktu itu, sekarang berapa ya? Untuk 1 gram emas. Siapa tahu? Apa? 255. 255 sekarang. Saya Mahal. betul-betul mahal. Saya rasa saya beli tahun lepas 235. Betul. Atikah apa ni? Pernah berjual beli ke dengan emas ni? Pernah. Tahun lepas 235, saya beli 235. Tahun ni dah meningkat 255. Tapi bila kita nak trade in tu, dia harga dia lain lah kan? Dia bukan Susut nilai. Ya, susut nilai, depreciation. Okay, susut nilai adalah amount yang mereka tawarkan, tak tahulah sekarang berapa. Okay, so kita trade in, dikira-kira, barulah kita boleh ambil yang baru. So kurang sikit lah harga dia tu. Okay, so itu adalah trade in allowance. Okay, the second one adalah promotional allowance. Okay, untuk promotional allowance ini, okay, contoh dia seller promote lebih produk tersebut. Okay, so dia akan dapat price reduction daripada manufacturer. Sebab manufacturer dah tak payah buat apa-apa, tak payah buat campaign ke apa, retailer yang buat. So manufacturer akan reducekan harga produk tersebut. Okay. So dia termasuklah everyday low price, EDLP, yang manufacturer tawarkan kepada seller ataupun retailer ni hari-hari. Everyday low price. Rasanya macam ni slogan Giant ke EcoSafe tak, everyday low price. Nak menarik perhatian kita untuk membeli lah. Samalah manufacturer pun, even though dia adalah business to business, category of business, tapi dia pun nak menarik perhatian retailer untuk beli dengan dia, pilih dia sebagai supplier. Okay. Seterusnya adalah yang terakhir. Ada lagi setengah jam ni. Minum air dululah. Tak lama dah. Ni pun yang terakhir dah. Dalam step yang ke-6, dalam step yang ke-6, kita buat adjustment lagi, special adjustment in terms of geographical adjustment. Tadi kita buat adjustment dari segi discount, dari segi allowance, and now it's about the geographical. Bila kita cakap pasal geographical ni, dia relate dengan apa sebenarnya? Relate dengan apa? Geographical. Belajar geografi dulu kan? Biasanya dia relate dengan apa? Tempat ke? Yes, location. Okay, tempat. Okay, so bermaksud geographical adjustment ni adalah peletakan sesuatu barangan daripada kawasan A ke kawasan B. Macam itulah. Okay. And dalam kata lain, dia adalah cost of transportation. Sebab sekarang kita bercerita tentang price, so dia adalah cost untuk pengangkutan from from kita punya buyer kepada kita punya from the seller to the buyer lah. Dia nak deliver produk tersebut. Okay, so untuk cost of production ini, dia boleh dikategorikan kepada FOB, origin pricing, ataupun free on board origin pricing. So dia ada 2 method lah untuk letakkan cost kepada transportation. Dan salah satu adalah uniform delivery pricing. Okay, untuk FOB origin pricing or free on board origin pricing, okay, seller hanya will be pay for the loading product dalam truck sahaja, ditanggung. Okay. Then seller juga akan bagi tahu dekat buyer, okay, kat mana location kita nak load kita punya barang ni. Sama ada dekat factory sekian-sekian ataupun kat mana-mana lah. Okay. So, lori tu bawa sampai ke kawasan yang telah dipersetujui tadi tu. So, dia pass barangan tersebut kepada buyer. Okay, so buyer itulah yang akan bayar cost transportation, mode of transportation yang mereka telah pilih. Kalau lori tadi bermaksud jalan darat lah.
Dan juga ditanggung if any circumstance yang berlaku. Kalau ada kerosakan ke apa, buyer yang tanggung. Biasanya kalau menggunakan FOB, origin price ni, harga produk akan sedikit murah lah sebab buyer yang tanggung. Tu free on board origin price. Okay. Method yang kedua adalah uniform delivery price, yang bermaksud seller quote harga include transportation cost. Seller tanggung harga penghantaran, tanggung semua, tanggung cost of transportation, tanggung mode of transportation. Let's say guna flight, dia pun tanggung juga kalau ada any masalah regarding kerosakan semasa penghantaran pun seller akan tanggung. Okay, uniform delivery pricing can be divided into 4 method. Okay, yang pertama single zone price. So buyer akan bayar kos pengangkutan, tak kira lah hantar ke Perlis ke, hantar ke Sabah Sarawak, harga sama without mengira distance. Okay. Multiple zone price pula, zone yang mana sekitar Seri Iskandar, charge dia, COD dia RM2. Sama sekitar Seri Iskandar. Keluar daripada Seri Iskandar, Ipoh RM10. Manjung RM7. So dia across the zone, dia dah berlainan. Okay. FOB with fridge allowed price pula, panjangnya. Okay, ini adalah when the seller dia quote dia punya price dulu. Okay, tetapi as a buyer kita able ataupun we are allowed to ask for deduction. Boleh tak kita nego lah. Okay. Kita kata seller, boleh tak seller bayar sikit ke apa ke, ataupun kita terima seadanya. Kalau seller kata you kena tanggung, so dia kata tak apalah. So kita absorb the price. Itu adalah FOB with fridge allow pricing. Okay. Dan yang seterusnya adalah basing point pricing. Okay, yang mana selection of one or more geographical location plus with fridge yang kita discuss tadi tu. Kita boleh buyer can deduct fridge expenses. Okay. Dia dua lah. Bermaksud satu, kita select dulu kat mana yang kita nak hantar. Okay. Tapi kita menggunakan kaedah fridge allowed pricing. Boleh nego. Itu adalah basic point pricing. Selalunya bisnes yang melibatkan penghantaran steel, simen, construction lah. So mereka ni akan menggunakan basic point pricing. Tengok dulu kat mana nak kena hantar, lepas tu dia orang nego. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Yang ke-6 ni sikit je. Actually dah habis dah 3 step yang kita bincangkan pada hari ini dalam setting price strategy. Okay, dah pelbagai dah sebenarnya. Nak set price ni berdasarkan discount lah, berdasarkan allowance lah, berdasarkan customer, berdasarkan customer expectation, berdasarkan competition, berdasarkan customer, berdasarkan company, and also kalau kita nak setkan profit berapa yang kita nak capai, boleh letakkan berdasarkan demand, berdasarkan cost, berdasarkan competition, macam-macam kaedah. Okay, in order untuk apa? Untuk set price. Okay, so dalam kita punya government policy pun we are not allowed untuk tiba-tiba keluarkan harga sendiri. Tiba-tiba bawang nak kena selama ni sekilo bawang berapa entah, tiba-tiba ada masanya hari tu kan yang
kelang kabut orang beli bawang tu sebab India tak nak eksport dia punya bawang kan. So meningkatnya harga bawang tu pun ada interference daripada government. So sebab government dia sentiasa letakkan shilling price lah, macam kita punya test COVID tu pun kan belum mula dikeluarkan, government dah senaraikan beberapa jenis test kit yang dibenarkan. Okay, so dia pun letakkan masa tu harga shilling RM19.99. So tak boleh melepasi harga shilling. Tapi boleh dikurangkan. By the time sekarang ni harganya boleh dapatkan dengan harga yang RM16 pun ada dekat Watson. Yang kanak-kanak tu tak sampai RM10 pun ada. Okay. What can we say now? We as a businessman, businesswoman, entrepreneur ini, so we need to see what happened outside of our business, our environment. Okay, termasuk jugalah kita punya economic status, turun naik ekonomi. Okay, termasuk jugalah regulation tadi daripada kita punya government, apa lagi, competitors of course. Okay, apa ni, kalaulah kita study minggu lepas, types of competitors ada apa ni, pure competition, ada monopoly, ada pure monopoly. So kita pun kena detect juga siapa yang berada dalam kumpulan tersebut dan berapa harga yang mereka tetapkan. Okay, sebab customer nowadays they become more intelligent, they become more choosy sebab there is a lot of option outside there. Okay, tudung pun nak beli ni, ya Allah, macam-macam pattern ada, macam-macam design ada, macam-macam quality ada. Nak dapatkan pun macam-macam cara, boleh walk in, boleh online dan sebagainya. So sebab itulah customer jadi fussy buyer. Dia nak benda tu dia puas hati. So sebab tu kita tak boleh in marketing customer is always right kan. Sebab mereka lah yang menjana pendapatan kepada kita. Okay, and another one, apa lagi nak cakap, as a marketer juga, kita ni sebagai macam nadi dalam bisnes, because marketing is a heart of business. Marketing lah yang akan menentukan hala tuju operation, marketing lah yang akan menunjuk arah kepada administration planning. Pernah buat business plan tak sebelum ni ke? Pernah tak, ada tak assignment business plan? Tak ada Pernah. So orang yang ada pengalaman buat business plan ni, so dia tahulah marketing itu benda yang penting dalam for us to conduct our business. Okay. Anything else you want to share? Ada tak? Nak tanya ke? Tak ada. Okay, saya nak tanya, kalau kita sebagai consumer, sebagai customer, adakah kita akan membeli barangan dengan harga yang tinggi, berkualiti, ataupun harga yang affordable yet ada kualiti, ataupun ikut taste kita? Apa pendapat Atikah? Saya cari yang berkualiti dan berbaloi dengan harga. Orang lain? Dia depends madam. Maksudnya ikut situasi barang apa yang kita beli. Sometimes barang tu mahal, kalau berkualiti so tak apa. Kalau sometimes benda tu kita pun as customer, kalau benda tu mahal tapi tak berguna, kita pun akan rasa angin kan. So depends on barang lah. Tak boleh nak cakap macam mana kita nak choose benda tu. Okay. Okay, itu pandangan daripada Atikah. Daripada Fatin, dia kata ikut taste. Kadang-kadang saya macam Fatin juga, ikut taste. Okay, tak apa Fatin. Alright, sebabnya ada memang terbukti, research daripada US juga cakap, kebanyakan customer perception kata harga tinggi mesti ada kualiti.
Tapi tak dinafikan juga sekarang ni dunia tipu-tipu. Letak harga tinggi, kita ingatkan berkualiti tapi tak berkualiti. So kita kena jadi customer yang well educated. Buat research. Sekarang ni doing business online tu adalah benda yang biasa. Okay. So bila orang buat business online, terlalu ramai scammer. Kita memanglah kita nak harga murah kan. So bila ada, let's say lah kalau kita beli Corel. Corel daripada US kan. Origin dia daripada US. So bila ada personal shopper daripada overseas jual barangan-barangan tersebut, so mungkin harga dekat sana sebenarnya a little bit murah nak compare dengan ada dekat Malaysia ni. So kita nak latest design, so dia pun jual, dia kata dalam dia punya IG tu dia ada latest design, harga yang memang kita memang dah buat research daripada banyak-banyak IG. So IG dia paling murah, seller ni paling murah. So kita dah termakan umpan sebab dia murah lagi satu, dan kita buat research, dia punya follower pun ramai, dia punya gambar yang di-post pun banyak. So itu menguatkan lagi kita nak membeli. Tetapi pada akhirnya sebenarnya dia tu adalah scammer. So sebab tu saya kata sekarang dunia tipu-tipu. Kita nak benda yang memang dah tahu, dah Corel tu memang berkualiti, tapi ada yang harga murah, ada yang harga mahal. So kita even tu kita dah buat research, tertipu lah juga dengan scammer. Okay. So ada juga di situasi mana kita sebagai pengguna ni tak kisahlah harga berapa, tak kisahlah brand ke tak brand, tak ada brand ke, as long as mata kita rasa macam cantik sangat. Pakai pun macam nampak macam artis, nampak macam orang kaya-kaya, macam tu kan, kita kan perempuan kan. So kita pun beli. Nanti orang tanya, blouse ni beli kat mana? Cantiknya, brand apa ni? Tak ada lah, bukan yang branded pun. So sebab wanita memang suka kepada benda yang cantik. Benda yang grab dia punya dia eyes catcher. Okay. So and another one depends kepada kita punya pocket juga. Waktu tu berapa duit yang ada. Kalau macam baru dapat gaji, baru dapat bonus, baru dapat kalau you buat business baru dapat sales yang tinggi, so you pun nak reward yourself, beli barangan yang harga yang tinggi. So macam Atikah kata, dia depends kepada situation. So as a marketer, it's so important for us to knowing our customer. Tugas marketer ni banyak sebenarnya. Orang kata apa? Bukanlah kronik. Dia kena faham customer. Apa yang Atikah? Kena faham customer. Kena faham customer. Kita tanya dulu dia nak apa. Ya, betul. Kalau kita sendiri pun kadang-kadang tak faham dengan diri sendiri ni, nak ni ke nak tu ke, apatah lagi marketer. Sebab itulah dia akan buat survey. Kadang-kadang kalau kita pergi ke kedai contoh pergi ke Subway, belilah dia punya roti tu macam-macam lah, dia punya cookies ke. Lepas tu dekat bawah tu dia kata, if you don't mind, you can answer our survey and keep this receipt. Bila dah answer survey, tunjuk receipt ni, you akan dapat free cookies. Sebab apa dia penting kepada marketers nak tahu feedback bila dah beli barangan tersebut. Okay, itulah akhir kata daripada saya sebelum kita nak tamatkan kelas kita ni. So apa lagi yang you nak tahu ataupun apa lagi yang you nak bertanya tentang subjek kita ni, sebab ini adalah pertemuan yang terakhir. Ada apa-apa tak regarding your assignment ke? Madam, ada contoh soalan final tak? Yang itu saya tak ada.
Okay, sebabnya subjek ini adalah first time saya mengajar, and bila saya refer back kepada another lecturers yang ajar full time pun dia banyak kata anything refer to e-book. So dalam e-book tu ada lots of question, kalau nak quiz ke exercise ke dalam e-book tu lah. So saya pun menggunakan term yang mereka gunakan tu lah, e-book tu lah. So question pun insyaAllah will be developed using e-book tersebut. Maksudnya madam soalan dia bukan esei lah. InsyaAllah bukan esei sebab kita online. Payah kalau buat buat structure ke apa ke, tapi saya tak katalah tak ada sebab soalan pun tak ada lagi. Saya pun tak tahu lagi bentuk soalan tu macam mana. Tapi kalau tanya saya memang prefer bukan esei lah. Mungkin hari tu kita buat apa ya? Kita buat multiple choice kan? Multiple choice mungkin akan ditambah kepada true and false ke ataupun fill in the blank ke. Senang lah. Kalau esei tu macam susah sikit lah nak mark. Nanti saya akan decide back ataupun kalau ada info regarding kita punya final exam tu nanti saya akan letak dalam group. Tak ada tarikh lagi ya madam? Tarikh dia macam saya mention tadi, dia bermula 7 hari bulan 2. So 1 week dalam masa seminggu tu lah. Kalau lah nanti saya nak tanya juga you all bila yang available. Malam boleh tak madam? Kita orang macam sibuk sikit lah masa tu. Saya dengan Martin lah sebab kita punya kerja memang banyak gila bulan 2. Oh, malam Saya tak ada halangan kalau you all nak buat malam pun sebab saya memang akan set dalam near future. So saya setting time dia you all boleh jawab. Setuju ke semua malam? Tapi tanya yang lain lah. Kalau saya dengan Martin dia kesian pula yang lain. Fatin okey ke malam? Saya okey, madam. Rayhan okey memang. Okey. Alright, so saya dapat satu petunjuk lah malam Soalan test ada kira-kira ke? Kalau macam tadi yang profit oriented dalam step yang ke 4 tadi kan ada profit oriented yang saya kata yang ni adalah soalan pengiraan. Targeted sales ROI tadi tu lah. Yang tu saya tak masukkan lah. Sebab saya pun tak stresskan benda tu, insyaAllah saya tak masukkan lah. Okay. Jangan risau Fatin. Madam ajar subjek apa lagi PJJ? Kot boleh jumpa lagi next sem. Oh, lagi satu saya ajar ENT 530. Oh. Tak. Ni kot. You BA 240 kan? Dia orang BA 243. Oh. So dia lebih kepada management and business, you lebih pada marketing kan? Takkan tak terjumpa lah kot. Yang tu lah yang saya ajar setakat ni. And another one ENT 300. Sem lepas ada ajar, sem ni tak ada ENT 300. Sebab saya punya major adalah entrepreneurship. Tapi Cik Nazri, kita punya koordinator tanya boleh tak ajar marketing, which is memang saya belajar pun marketing tu waktu saya degree dulu. So saya kata tak apalah, boleh je. So kita macam challenge ourselves untuk the first time ajar marketing ni. Tapi itulah dia kena a lots of hard work sikit lah. Kena study balik, ingat tak ingat kan, study balik, kurik balik dalam buku Muju ada e-book ni, sangat-sangat membantu saya. So saya refer memang 100% kepada e-book. Saya study balik, as long as saya boleh deliver sedikit maklumat lah kepada you all, tu pun saya rasa macam pencapaian bagi saya sebenarnya. Sebab saya first time ajar marketing sebenarnya. Tapi marketing bukan something yang tak pernah saya belajar ataupun tak pernah relate dengan entrepreneurship. Marketing is one of entrepreneurship punya ni. Cuma kita ni kan basic saja, so bolehlah saya ajar. So setakat ni lah yang saya ajar dalam kelas ni. Perjumpaan kita 4 lah kot seminar. Satu seminar kita buat test hari tu kan. Okey ke tak okey feedbacknya? Okey madam, saya faham je. Ya. Kalau subjek kalau ODL ni dah macam pening sikit kan sebab tak susah nak absorb. Macam madam mungkin marketing ni benda asas. So saya rasa boleh lah faham.
Alhamdulillah kalau faham. Itu madam pun bahasa yang madam gunakan tu senang untuk kita orang nak masuk dalam kepala. Betul. Okay. Sebab dalam buku pun actually kalau kita baca kan dia tak gunakan bahasa yang tinggi-tinggi pun. Bahasa yang macam novel ke apa ke. So saya sangat tertarik, saya macam fall in love dengan buku e-book marketing ni. Sebab ada certain buku, yelah saya admit juga saya bukannya mother tongue saya English kan. So saya kena baca 2-3 kali ayat tu barulah boleh faham. Saya dalam bidang teaching ni saya baru lagi sebenarnya. 2-3 tahun baru saya involved dengan UiTM. Okay, so it's quite new for me tapi saya punya passion memang ada memang untuk sharing. Saya nak pastikan that bila saya study, contohlah MKT ni saya study, I will make sure that bila saya deliver tu orang faham with my own style lah. Mungkin ada orang kena lukis-lukis ke apa ke, lukis tak pandai. Tetapi saya deliver dengan cara yang mudah lah untuk orang faham. Bagi contoh ke apa ke, kalau you all faham, Alhamdulillah saya pun rasa macam seronok lah untuk teruskan profession sebagai lecturer ni. Okay. So sama juga untuk you all, apa saja profession yang you all pilih, business ke, yang relate dengan especially yang relate dengan apa yang you belajar sekarang. So saya doakan juga benda tu akan berterusan. You boleh apply kembali benda tu dalam kehidupan seharian you. Okay, sebab kita kena fikir juga apa saja yang kita buat dalam hidup kita sekarang ni, make sure dia akan mendatangkan something pahala yang berterusan lah, macam tu lah. Kalau let's say you sekarang ni service, ada dalam business service, kowe kan Atika? Ya madam. Kowe. So sekarang ni you tengah bagi satu servis kepada orang yang menyihatkan kesihatan, menawarkan kesihatan kepada orang. Kalau orang beli you punya filter kan, water filter, beli pula dia punya air filter, kesihatan memastikan udara sihat dan sebagainya. So benda tu pun sebenarnya akan mendatangkan insya-Allah pahala kepada kita berterusan sampai akhirat. Okay. So saya minta maaf banyak-banyak sekiranya sepanjang saya conduct kelas MKT 421 ni ada sebarang kekurangan. Semua kekurangan datang daripada saya. Yang bagus-bagus semua daripada Allah. Okay, saya minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada yang terguris kata, yang guna contoh-contoh yang menghiris hati ke, saya minta maaf banyak-banyak. Saya halalkan segala ilmu yang saya berikan kepada you all. Okay, I wish all of you dapat tamatkan semester ini with a flying colours, with a good result. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jangan lupa take attendance dalam U-Future. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Fatin. Kalau lain kali terjumpa mana-mana ke, boleh tegur-tegur lah. Saya ada je di UiTM Sri Iskandar. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you madam. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Welcome. Lepas ni rindu madam.